Taala kerana kesempatan ini. Sebenarnya PKP itu hikmahnya besar jugalah. Kerana sepanjang dah dilonggarkan PKP hari itu, saya tak dapat nak ikut semua kelas. Jadi saya rasa dah lebih kurang berapa kelas, saya skip 4-5 kelas juga rasanya. Jadi bila dah PKP ni, dia dah tak dapat bergerak. Jadi Alhamdulillah lah dapatlah kita bertemu balik. Jadi saya ingat dah banyak dah, kita dah masuk ke tahun yang ke 60 60 Hijrah. 60 ke 70. 60 ke 70. Jadi untuk tidak melengahkan masa, saya silakanlah Ustaz Alif untuk memulakan kelas kita pada malam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jadi alhamdulillah kita dapat sambung semula dalam siri yang ke-11. Masih lagi pada bahagian pertama. Terima kasih diucapkan kepada rakan-rakan, terutama sekali moderator kita, Cik Muhammad Suhail, akhirnya dapat juga bersama kita setelah lama beliau ada urusan. Jadi kita teruskan juga. Dan kita pun ada ramai sikit lah rakan-rakan yang sudi mendengar sekali. Okey, jadi kita sudah masuk ke siri yang ke-11, bahagian yang pertama lagi. Tahun 60 sehingga 70 Hijrah. Jadi kalau ikutkan ada berbaki 60, 70, 70, 80, 80, 90, 91. Ada tiga siri lagi lah, insyaAllah. Untuk bahagian pertama ni kita akan selesai sehingga tahun ke 100 Hijrah. InsyaAllah kita tengok. Jadi okay, kalau dari segi kisah saya dah pecahkan. Jadi kisah kita dah masuk kisah dah lah. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala Imam Ibnu Katsir qala Ibnu Al-Athir rahimahullah ta'ala dzikru masir Muslim li hisari Ibnu Az-Zubair wa mautihi. Okay, jadi untuk kisah yang pertama saya petik sebab bila saya tengok antara tahun 60 sehingga 70 Hijrah, dia banyak kisah konflik. Jadi saya tak tahu nak pilih mana satu sebab dia itu zaman pemerintahan Khalifah Yazid bin Muawiyah, kemudian Muawiyah bin Yazid, kemudian masuk kepada Marwan bin Al-Hakam. Jadi kat situ berlaku ketidakstabilan politik sikit zaman Bani Umayyah tu. Jadi banyak sangatlah dan kisahnya pun panjang-panjang. Jadi saya cek, dapatlah sikit pada tahun ke-64 Hijrah ini. Kisah Imam Ibn Asir mencatatkan ataupun merekodkan peristiwa berkenaan dengan, kalau ikutkan terjemahan dia, Masirul Muslim dan ataupun ekspedisi Muslim. Muslim sini dimaksudkan ialah Muslim bin Uqbah. Ini ada salah seorang daripada panglima perang yang diutus oleh Khalifah Yazid bin Muawiyah. Nanti kita tengok. Li Hisari Ibnu Az-Zubair untuk mengepung ataupun mengalahkan, menangkap, mengepung lah kita kata, menghapuskan, kalau kita kata bahasa mudah dia, memadamkan pemberontakan Abdullah bin Zubair, Ibnu Zubair, dan kematiannya Muslim. Muslim tu maksudnya Muslim tu tak sempat nak selesaikan misi dia dan kemudian beliau mati di tengah jalan. Itulah kisah dia. Okay. Ini kalau dalam cetakan dalam kutub ilmiah jilid ketiga muka surat 463 dan bahagian-bahagian terakhir. Okey, kita lihat. Thumma dakhalat sanatu 64 tahun ke-64 Hijrah. Tadi setajuk yang saya baca, Zikrul Masir Muslim li Hisari Ibnu Az-Zubair wa mautihi. Falamma farira Muslim min qitali ahli al-Madinah wa nahbuha syakhsan biman ma'ahu nahu Makkah yuridu Ibnu Az-Zubair wa man ma'ahu. Ini kisah sebelumnya, tahun yang kita sebelum masuk peristiwa ini, peristiwa sebelumnya telah terjadi yang dinamakan sebagai peristiwa hitam, peristiwa yang kita kata dahsyat, peristiwa yang kita kata menakutkan melanda ahli Madinah, penduduk Madinah, yang dinamakan sebagai peristiwa Hirah, peristiwa Hirah. Peristiwa ni di mana ketika peristiwa yang
kita kata apa, menyaksikan penduduk kota Madinah ketika itu dibantai habis-habisan oleh Muslim bin Uqbah ni dan pasukannya. Masya Allah. Ini saya nak buka tapi kisahnya panjang sangat. Jadi mungkin kita boleh baca lah insyaAllah kalau ada masa. Memang dahsyat lah. Jadi itulah dia. Kiranya kalau kita tengok ke depan sikit, dia rentetan daripada kita kata apa, timbulnya pengisytiharan ataupun pemberontakan Abdullah bin Zubair itu ke atas Khalifah Yazid bin Muawiyah. Jadi pusat pemerintahan Khalifah ataupun pusat pemerintahan Abdullah bin Zubair ketika itu adalah di Hijaz, kan, Mekah dan Madinah. Jadi inilah kita kata, boleh kata satu-satunya wilayah Islam yang menolak pembaiatan Yazid bin Muawiyah. Jadi Yazid hantar tentera Muslim Uqbah serang kota Madinah dulu, kemudian barulah diturun ke Mekah, dan pusat kita kata pergerakan Abdullah bin Zubair rahimahullah ta'ala radhiyallahu anhu. Jadi dalam tarikh khulafa disebutlah, Imam Suyuti menyebut ataupun meletakkan Abdullah bin Zubair ini sebagai khulafa Rasyidin juga, ataupun kita kata apa, khalifah jugalah. Khalifah selepas Yazid, lepas Yazid Muawiyah, kemudian disebut Abdullah bin Zubair. Muawiyah bin Yazid, Muawiyah bin Yazid, kemudian Abdullah bin Zubair. Imam Suyuti tidak menyebut Marwan bin Al-Hakam. Jadi bermakna kita kata apa, Abdullah bin Zubair itu mencabar jugalah kan keabsahan Khalifah Umayyah itu. Jadi kita lihat, wastakhlafa al-Madinah bin Zaba' al-Juzami, wa qila istakhlafa Amr bin Makhramah al-Ashja'i. Tak ada baris pula kan. Tak apa, kita tengok. Falamma intaha ila mushallalin nazala bihil maut. Okey. Jadi Muslim pun bergeraklah daripada kota Madinah, dia lantiklah penggantinya, dia kata gubernur barulah yang mewakili Yazid tu bin Muawiyah. Dia bernama Rauh bin Zaba'. Ada yang kata Amru. Dan lepas tu falamma intaha ila mushallalin nazala bihil maut. Ketika mana dalam perjalanan tu ke satu tempat yang bernama Al-Mushallal, mungkin nama tempat tu. Sampai satu tempat tu tak sampai lagi Mekah. Jadi Muslim Uqbah ni meninggal dunia ketika itu dalam perjalanan. Maksudnya tak sempatlah dia nak menyerang ataupun memadamkan pemberontakan Abdullah bin Zubair. Wa qila mata bi thaniyatin Harsha. Ada yang kata beliau meninggal di tempat ni, Thaniyah Harsha. Tempatlah di sekitar Hijaz ketika itu. Falamma hadarahul maut ahdara al-Husain bin Numair wa qala lahu ya ibnu Barza'ah al-Himar law kana al-amru ilayya ma wallaytuka hadha al-jund walakin amirul mu'minin walaka ba'di khuz anni arba' asra' as-sayr wa ajal munajaratin wa ammul akhbar wala tumkinu Quraisyan min uzunika. Thumma qala Allahumma inni lam a'malu qattun ba'da syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu rasuluh amalan ahabbu ilayya min qatli ahli al-Madinah wala arja indi fil akhirah. Okey. Jadi nak diceritakan di sini bahawa sebenarnya Muslim bin Uqbah ni sudah kita kata apa, memilih ataupun dah ada penggantinya yang bernama apa tu, Al-Husain. Mana kita nama tadi? Mana tadi? Al-Husain bin Umayyah. Al-Husain ni mana tadi? Saya hilang lah. Al-Husain bin Umayyah. Jadi Al-Husain inilah yang meneruskan kita kata ekspedisi perjalanan Muslim tadi untuk menyerang Abdullah bin Zubair di Mekah. Jadi ini dialog lah. Kita tengoklah. Jadi nak ceritakan di situlah. Jadi kita tengok lagi. Falamma mata, ketika mana telah meninggalnya Muslim ni, sara al-Husain bin Nas faqadimal Makkah li arba'u baqiyin min al-Muharram sanatu arba'u wa sittin wa qad baya'a ahluha wa ahlul Hijaz Abdullah bin Zubair
wajtama'u alaihi. Okey. Jadi macam yang saya sebut tadi, daripada meninggalnya Muslim tu, Al-Husain ni berteruskan perjalanannya pergi ke Mekah dan pada kita kata Arba'in Baqin. Mungkin ni apa Arba'in Baqin maksudnya apa Mas Syawal? Biasanya saya tak pasti. Maksudnya berapa hari bulan ni kalau kita tengok? Berapa Muharram? Baqina minal Muharram. Di dalam 4 hari berbaki Muharram ke macam mana? Tak ingat, tapi ada istilah, tapi lupa lah. Oh, adalah, tapi Baqina minal Muharram. itulah Mungkin istilah disebab hari berbagi. Mungkin maksud dia hari yang ke-26. ya betul. Mungkin Jadi pada bulan Muharram lah kan, mungkin 26 tadi macam Mas Syawal kata. Jadi pada waktu itu pada bulan Muharram tahun ke-64 Hijrah. Waqad bai'a ahluha. Dan ketika itu semua ahli Hijaz, macam saya kata tadi, semua dah penduduk Hijaz, Mekah dan Madinah telah berbai'ah kepada Abdullah bin Zubair. Dan mereka semua ni berkumpul lah, nyokong backup lah kan Abdullah bin Zubair. Walahiqa bihi al-munhazi, dan penduduk Madinah yang dah kalah, yang dah macam boleh jadi yang terselamat ataupun yang melarikan diri daripada penyerangan Muslim tu, dia orang semua pakat lari semua kumpul di Mekah. Wah, itu macam kalau kita boleh bayangkan macam mana kan. Madinah tu kita kata dimusnahkan atau macam itulah, diserang sebegitu rupa kan, sampai penduduk dia semua pakat lari ke Mekah dan dalam masa sama untuk menolong Abdullah bin Zubair. Wa qadima alaihi Najdatun bin Amir, wa qadima alaihi Najdah bin Amir al-Hanafi fi an-nasi min khawariji yamna'una al-bait. Wa kharaja Ibnu Az-Zubair ila liqa'i ahli Syam wa ma'ahu akhuhu al-Munzir. Fabaraza al-Munzir rajulan min ahli Syam fadaraba kullu wahidun minhuma sahibuhu darbatan mata minha. Okay, jadi ketika itu waqadim alaihi Najdah. Jadi dalam masa yang sama ada datang seorang ni, seorang bernama Najdah bin Amir al-Hanafi ni, dia datang bersama dengan orang-orang yang lari tadilah daripada Madinah tu. And puak ni adalah puak Khawarij. Masya-Allah ni. Ada kata fin nasi min Khawarij. Ni saya tak pasti Khawarij lah. Khawarij yang tu kot. Boleh jadi Khawarij yang berontak kepada Khalifah Osman kot. Yamna'unal bait. Mereka ni macam yamna'u, menghalang. Mereka ni menghalang Baitullah. Al-Bait ni merujuk kepada Baitullah lah di Kaabah. Wallahualam, kita tak pasti Khawarij ni merujuk kepada mana. Boleh jadi kalau kita secara umum ni kita dapat faham yang mereka semua ni datang daripada Madinah tu datang, semua pakat blok laluan yang menuju ke Baitullah dan Mekah, Kaabah. Jadi nanti kita cek balik Khawarij ni adakah ni Najdah ni orang Khawarij yang bunuh Khalifah Osman ataupun macam mana. Kita tengok ni. Jadi dalam peristiwa ketika itu, dalam tempoh kita kata apa, persiapan tu lah kan, semua pakat dah kumpul kan di kota Mekah tu, Abdullah bin Zubair keluar liqa ahli Syam. Waktu ketika tentera Al-Husain tu sampai ke Mekah, jadi Abdullah bin Zubair ni keluar, kita kata apa, istilahnya Fabaraza ni kalau istilah bahasa Arab dipanggil Mubarazah. Mubarazah ni kita panggil duel ataupun kita kata apa, satu lawan satu, macam tu. So Abdullah bin Zubair keluar. Ya. Betul. Betul. Mano one to one. Jadi dikeluarlah Abdullah bin Zubair pun keluar dengan saudara dia, aku boleh jadi abang atau adik aku kan, Al-Munzir bin Az-Zubair. Jadi dua-dua keluar pun lawan lah, satu lawan satu, tentera Syam tu, tentera daripada Yazid tu. Dan akhirnya rajulan min ahli Syam fadaraba kullu wahid minhuma sahibahu darbatan mata minha. Kemudian matilah kan, maksudnya salah seorang boleh kata apa, tewas lah, pihak Syam tu kan, tentera Syam tu tewas kalah.
ثم حمل أهل الشام عليهم حملة انكشفت منها أصحاب عبد الله وعثرت بغلة عبد الله فقال تعسا ثم نزل فصاح بأصحابه إلي فأقبل إليه مسرور بن apa ni? Tak pasti sebutan Makhramah. Makhramah. Ya. Makhramah wa Mus'ab bin Abdurrahman bin Auf. Jadi maksudnya kata apa? Hamila ahlu Syam alaihim hamlatan. Nak kata apa? Tentera daripada Syam tu dia bawa satu hamlatan. Hamlatan ni macam tandu kan? Macam yang unta kan, duduk atas tu unta tu kan. Inkashafat minha ashabu Abdullah. Kemudian dapat di apa? Kita kata digeledah kot ataupun apa tu? Dirampas kot kan oleh apa? Penyokong-penyokong Abdullah bin Zubair kan. Dia ambil wa'atharat barlatan Abdullah. Barlatan tu barlah. Barol ke? Kan. Boleh jadi saya pun tak pasti ni, tapi nak kata peristiwa tu lah. Dia kata secara umum dia waktu tu berlaku, kita kata macam intip-mengintip apa semua. Jadi kat sini diceritakan bahawa penyokong-penyokong ataupun pengikut Abdullah bin Zubair ni dapatlah macam kita kata merampas, kita kata apa? Kita kata barang-barang yang dibawa oleh pasukan tentera daripada Syam tu lah kan. Tak apa. Ni dia kita tengok bawah dia. Dia sambung. Fatwa ta'ala. Ya. Asarat bi ghallatil Abdullah. Maksudnya diorang menjumpai barang punyaan Abdullah. Okey. Lepas tu dia kata fa'aqbal ilahi maksudnya dekat dalam apa? Tandu ataupun benda tu ada askar macam maksudnya. Fa'aqbal ilahi Mus'ab ke apa ni? Sebab dia kata ilaihi al-Miswar bin Makhramah. Maksudnya Miswar bin Makhramah ni menjumpai dia. Jumpa dengan okey. Okey, dia ni jumpa, kemudian faqatila hatta qitalan jami'an wa daribahum Ibnu Az-Zubair ila al-lail. Mungkin itulah kot. Mungkin kita kata taktik dia orang kan. Taktik daripada Syam tu dia mungkin dia menyuruh ke apa. Dia masuk ke camp ataupun tempat Abdullah bin Zubair tu, kemudian kantoi. Macam tu kot. Lepas habis semua dia bantai habis. Habis semua pasukan Abdullah bin Zubair, terus kita kata lawan kan, perang habis. Sehingga malam. Wadaribahu Ibnu Zubair ila al-lail. Summan sarafu anhu hadha fil hisari awal. Maksudnya habis tu kemudian dia orang balik. Maksudnya tu taktik dia kot. Boleh kita kata itu sebagai taktik lah, helah. Macam mana dia orang nak serang hendak Abdullah bin Zubair. Sebab Abdullah bin Zubair ni dah terkepung dekat kota, dekat Mekah kan, dekat Kaabah. So, kota Mekah tu dah terkepung. Kita tengok lagi sikit. Summa aqamu alaihi yuqatilunahu baqiyatul Muharram was Safar kulluhu hatta idza madat salasatu ayyam min syahri Rabiul Awal sanatu 64 ramul baiti bil majanik wa harrikuhu bin nar wa akhazu yartajazawna wa yaqulun. Ni kemuncaknya. Jadi Ibn Asir menyatakan lama tu dia orang kepung Abdullah bin Zubair ni. Daripada Muharram, habis bulan Muharram, bulan Safar kullu, bulan Safar. Masya-Allah, kan? Sepenuhnya bulan Safar tu habis dikepung hatta idza madat salah satu ayyam. Min Syahriah. 3 Rabiul Awal sampai 3 Rabiul Awal tahun 46 Hijrah. Barulah tentera Syam ini digunakan manjanik. Masya-Allah. Kita tak boleh bayangkan macam mana dia orang sanggup buat macam tu kan. Itu nak kata kalau kita fikir balik kan, ialah kalau kita orang Islam kan, nak serang orang Islam sendiri dekat kota Mekah, dekat Kaabah tu, macam pelik kan, macam sanggup dia buat macam ni. Tapi itu nak kata kan, politik punya pasal kan. Itulah. Politik punya sanggup macam tu. Wallahualam. Tapilah mungkin kita boleh ulas kejap lagi lah kan. Tapi itulah semua satu benda lah yang tak tahulah pada saya lah sebagai pembaca sejarah, kita baca sejarah lah. Mungkin
pandangan orang yang ahli hadis ataupun pandangan ahli kita kata fiqh dari segi syariat macam mana, mungkin memandang peristiwa ini ada kaedahnya sendiri kan. Tapi kalau macam kita baca dari sudut sejarah, itulah untuk kita tidak terlalu menghukum ataupun membuat satu kita kata keputusan yang kita pun tak tahu kan. Jadi kita anggaplah ini semua adalah permainan politik je lah ketika itu. Sebab ini selepas zaman sahabat kan, Khulafaur Rasyidin dah berlalu. Atau Khulafaur Rasyidin pun kita bincang hari itu pun berlaku isu-isu politik ni juga kan. Jadi apatah lagi pada zaman yang zaman selepas para sahabat kan, zaman sahabat lagi di hujung-hujung kita kata dah habis era Khulafaur Rasyidin ni. Jadi mereka melontar Kaabah ataupun kota Mekah tu dengan menjanik. Menjanik ni macam apa tu? Kita panggil dia katapult lah. Tak batu, tarik suf, baling batu ke atas kan. Itulah tentera, alat-alat peralatan tentera yang tak silap saya digunakan pertama kali dalam perang Hunain. Kalau tak salah menjanik. Perang Hunain. Yang didapati pertama kali pada zaman Rasulullah pada perang Khaybar. Allah Alam lah, saya setakat yang saya baca. Menjanik tu buat pertama kali ni ditemui oleh sahabat-sahabat Nabi dalam ketika perang Khaybar, disimpan oleh orang Yahudi Khaybar. Kemudian digunakan oleh Rasulullah dan sahabat dalam perang Hunain. Tapi dalam ni pula digunakan untuk menyerang Kaabah pula. Allah Alam. Jadi waharikuhu bin nar, habis semua Kaabah semua terbakar. Sebab apa dia terbakar? Sebab menjanik tu dia curah dengan api dan dibakar. Ni kalau kita biasa tengok cerita perang ni contoh kan, perang zaman dulu dia lontar, terkena kain, terkena kayu, habis terbakar. Macam tu. Jadi inilah ni ada apa kita kata ada satu bait syair. Kalau Abang Syawal boleh tu bacakan boleh. Ke apa maksud ni? Kalau boleh terjemahkan sikit ya. Khitaratun mislul faniqil mazbad narmi biha wadi hadzal masjid. Masjid kan? Tak tahu apa ni. Armi kami lontar biha dengannya awadat yang masjid. Oh, maksudnya tiang Masjid Haram tu lah kan? Okay lah. Tu dah nak digambarkan macam tu kan ketika itu. Oh, tak boleh bayangkan Jun. Kita tengok lagi. Waqila innal ka'bata ihtarakat min nar kana yuqiduha ashabu Abdullah hawla al-Ka'bah wa aqbalatin syararah hibatun biha arih fahtarakat siyabul Ka'bah واحترق خشب البيت والأول أصح لأن البخاري قد ذكر في صحيحه أن ابن الزبير ترك الكعبة ليراها الناس محترقة يحضرهم يهرضهم على أهل الشام وأقام أهل الشام يحاصرون ابن الزبير حتى بلغهم نعي يزيد بن معاوية لهلال ربيع الأخير. Okey. Wakila ni ada pendapat yang katakan. Kalau kita lihat yang atas ni Imam Ibn Asir menyatakan riwayat yang mengatakan sehingga terbakar. Maksudnya seolah-olah macam tentera Syam tu, tentera Al-Husain tu yang membakar, menembak dengan Manjanik yang membakar Kaabah. Tapi dalam riwayat yang lain, Qila kata Kaabah itu terbakar disebabkan oleh api yang dinyalakan sendiri oleh pengikut Abdullah bin Zubair di sekeliling Kaabah itu. Lepas tu diharih, kemudian dikata rifah tarakat siyab Kaabah. Mungkin dan cerita kat sini bahawa angin telah bertiup, kemudian termakan kita kiswah ataupun tutup Kaabah itu, habis terbakar kan. Jadi nak kata haula Kaabah. Bila haula maksudnya seolah-olah macam Abdullah bin Zubair itu dengan pengikut dia, kita menyalakan api di sekeliling Kaabah itu, kemudian terkena api makan Kaabah tu sendiri. Kita tengok. Itu macam pelik pula riwayat kedua. Apa kita lihat. Wal awal asah. Okay, yang pertama ni adalah sah. Kerana ni katalah kita bagi yang pertama, lianna al-Bukhari qad zakar fi sahih, Imam Bukhari telah menyebutkan dalam sahihnya bahawa Ibnu Az-Zubair telah meninggalkan Kaabah untuk lirahan nas
muhtaraqatan. Mereka. Yang benar. Ya, ya. Jadi yang ni yang sahihnya yang riwayat yang pertama, sebab Abdullah bin Zubair teknik Abdullah bin Zubair ni untuk main sentimen. Sebab dia kata Abdullah bin Zubair sengaja meninggalkan Kaabah itu, macam kita kata pengikut dia kosongkan kawasan Kaabah tu nak bagi tembakan menjanik tu kena Kaabah sehingga terbakar. Yuhriduhum ala ahli Syam. Maksudnya macam apa? Dia bagi naikkan sentimen, benci lagi kan. So, Waqam ahli Syam yuhasirun Ibn Zubair hatta balaghum Yazid bin Muawiyah li hilal Rabiul Akhir. Sehinggalah pengepungan itu berterusan sehingga masuk pada bulan Rabiul Akhir dan datangnya berita wafat ataupun meninggalnya Khalifah Yazid bin Muawiyah. Khalifah Yazid bin Muawiyah meninggal ketika pengepungan itu sedang berlangsung. Kaabah semua dah terbakar apa semua kan. Jadi itulah kita habislah. Jadi diceritakan di sini bahawa salah satu peristiwa yang penting jugalah, satu peristiwa penting yang berlaku dalam pemerintahan Khalifah Yazid bin Muawiyah, ia memang tak dapat dinafikan lah. Dia kata ada sentimen kebencian lah, ada sentimen negatif kepada Khalifah Yazid ini, di samping peribadinya yang dikritik dan sebagainya, wallahualam. Jadi kat sini yang menjadi terkesan dalam kaum muslimin ketika itu adalah disebabkan oleh ni lah. Walaupun bukan Yazid ni yang wallahualam sama ada dia hanya sekadar menyuruh untuk menangkap tidak lebih daripada merosakkan sampai itu, ataupun memang ada arahan yang jelas. Jadi sama juga macam kes Al-Husain dengan pengikutnya dibunuh di Karbala, syahid di Karbala. Ada yang pendapat yang mengatakan memang Yazid tu menyuruh kita kata siapa, Umar bin Sa'ad Umar bin Sa'ad bin Waqqas, wallahualam, cek balik, dan panglima itu untuk hanya sekadar menahan Al-Husain saja, menahan. Tapi ada yang mengatakan memang Yazid yang suruh menangkap, memenggal kepala Al-Husain tu dan bawa kepala Al-Husain tu untuk kita kata menjadi, kita kata menang lah. Dia jahat lah nampak. Jadi itulah kita kata perspektif yang berbeza kan. Ada yang kata Yazid bila nampak kepala Al-Husain tu menangis, menitik air mata sebab dia tak suruh pun buat macam tu kepada cucu Rasulullah. Jadi itulah kita kata kepelbagaian sumber kan. Jadi kalau dalam konteks ini Ibn Al-Asir meriwayatkan kisah tentang memang dalam kes ini memang berlaku pengepungan kota Mekah dan penyerangan oleh Al-Husain kata apa tadi? Apa nama dia? Al-Husain bin Numair. Memang tak seorang habis-habisan lah Abdullah bin Zubair. Kemuncak dia, mungkin saya tak dah baca kot. Jadi saya baca sikit lah. Saya sebut sikit tentang kita kata kemuncaknya adalah berlaku pada zaman Abdul Malik bin Marwan. Itu Al-Hajjaj. Habis ni kisah ni. Nanti akan datang nanti ada muncul satu tokoh yang memang bengis, memang ditakuti. Jadi tangan kanan pada Kerajaan Umayyah ketika itu, Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Ketika itulah baru Abdullah bin Zubair berjaya dikalahkan. Beliau syahid di tangan Hajjaj. Kisah yang kita biasa dengar lah, yang beliau sempat berjumpa dengan ibunya Asma' binti Abu Bakar ketika itu, yang sudah tua, yang sudah buta kan, matanya tak nampak. Jadi dia minta nasihat, kemudian Abdullah bin Zubair terus pergi. Akhirnya syahid ketika itu. Kita tengok ya. Okey, peristiwa ni pun sama. Disebutkan oleh kita kata Imam Suyuti dalam Tarikh Khulafa berkenaan dengan biografi Khalifah Yazid bin Muawiyah. Jadi itulah. Dan kita juga rentetan pada itu, kita juga dapat lihat pada tahun yang sama juga kot. Dalam bab ni ada peristiwa Abdullah bin Zubair membina semula Kaabah. Kalau kita baca balik sejarah Kaabah tu, memang dah banyak kali lah renovasi, banyak kali runtuh bina kan. Ketika itulah Abdullah bin Zubair membina semula Kaabah akibat daripada hantaman batu manjanik tu, terbakar dan sebagainya. Okey. Ni insya-Allah alhamdulillah
Jadi mungkin kita boleh bincang lagi kot kisah ni lepas ni. Dan satunya kisah yang kedua adalah kisah yang ke-14 pada tahun 65 Hijrah. Itulah saya tak dapat nak cari sebab yang bawah tu banyak konflik apa semua kan, panjang kisahnya. Jadi selang setahun je lah. Jadi kematian Marwan bin Al-Hakam dan diganti oleh anaknya Abdul Malik. Imam Ibn Asim mengatakan Marwan bin Al-Hakam wa wilayatu ibnuhu Abdul Malik. Kenapa jaraknya setahun sedangkan selepas Yazid, Muawiyah bin Yazid, Marwan bin Al-Hakam, barulah Abdul Malik bin Marwan. Jadi senang nak cerita, dua khalifah selepas Yazid bin Muawiyah, iaitu Muawiyah bin Yazid, cucu Muawiyah tu kan, atuk dia Muawiyah, cucu dia pun Muawiyah juga, dan Marwan bin Al-Hakam. Kedua-dua orang ni memerintah ataupun memegang jawatan khalifah tidak lama lah, tidak sampai setahun. Muawiyah bin Yazid, kalau saya boleh rumuskan, dia hanya pegang beberapa hari rasa. Kemudian diletakkan jawatan, diserah kepada syura. Jadi syura memilih Marwan bin Al-Hakam. Marwan bin Al-Hakam megang jawatan khalifah ketika itu sekejap je sebab dia pun dah tua dah. Marwan ni dah hidup dah zaman Osman lagi kan. Beliau ni kan kita kata yang wanted, most wanted oleh puak-puak Khawarij ni kan. Kalau kita tengok kisah pembunuhan Khalifah Osman, orang puak-puak Khawarij ni nakkan Marwan bin Al-Hakam ni sebab dia ni ada dikatakan yang menipu mohor Sayyidina Osman ketika itu kan. Jadi Marwan bin Al-Hakam tu sempat hidup sampai zaman ni tahun 65 ni, beliau dah tua, sempat dah pegang sekejap. Jadi pegang khalifah sekejap. Kemudian daripada situ berpindahlah, kalau kita baca tentang sejarah Khalifah Bani Umayyah, perpindahan kita kata kalau dari segi istilahnya dan keluarga Sufyan dan berpindah kepada keluarga Marwan. Jadi Marwani dan Sufyani. Tu kalau kita biasa baca, kita akan jumpalah perbahasan tentang tu. Jadi Khalifah-Khalifah Bani Umayyah bukan lagi turun daripada keturunan Muawiyah bin Sufyan lagi dah, tapi sebaliknya berpindah kepada Marwan bin Al-Hakam. Jadi dua keluarga masalah. Hanya tiga saja. Muawiyah, Yazid, Muawiyah bin Yazid, kemudian berpindah kepada Marwan bin Al-Hakam. Kemudian semua anak-anak cucu-cucu keturunan dia menjadi khalifah sehinggalah yang terakhir Marwan bin Muhammad. Itu last lah. Okey, kita tengok. Ini pada jilid keempat. Kita sedar tak sedar kita dah masuk jilid keempat dah. Ini kita lihat halaman yang ke-13. Zikr maut Marwan bin Al-Hakam wa wilayatu ibnuhu Abdul Malik. Fi syahri Ramadan min hadhihi sanah mata Marwan bin Al-Hakam wa kana sababu mautihi anna Muawiyah bin Yazid lama hadartuhu al-wafat lam yastakhlif ahada wa kana Hassan bin Bahdal yuridu an yaj'alu amru min ba'dihi fi akhihi Khalid bin Yazid wa kana saghiran. Jadi kat sini diceritakanlah waktu ketika mana Muawiyah bin Yazid tu apa kita kata lepas dah letak jawatan tu, ada yang kata lepas tu beberapa tahun lepas tu dia meninggal. Jadi kita kata lepas habis jawatan tu kosong, ada berlaku satu komplot ataupun kita kata usaha untuk meletakkan saudara Yazid, saudara Muawiyah ni, itu Khalid bin Yazid. Saudara dia lah Khalid bin Yazid. Waktu itu beliau masih kecil lagi. Bila sebut pasal Khalid bin Yazid ni, siapa yang kalau kita ada baca tentang saintis-saintis Islam, Khalid bin Yazid ni salah satu yang diangkatlah sebagai tokoh ahli kimia Islam yang terawal. Jadi kita dapat simpulkan bahawa Khalid bin Yazid ni waktu ni dia kecil ni. Tapi lepas ni bila dia besar, dia dah tak cenderung kepada politik. Dia cenderung kepada keilmuan. Jadi memang dia tak nak bab politik ni. Tapi itulah usaha dia sebab dia nak teruskan jurai keturunan daripada Muawiyah tu kan. Wa Hasan khala abihi Yazid. Khala ni bapa saudara sebelah ibu kan. Kalau tak silap saya. Dia adalah kaitan keluarga. Bapa saudara sebelah ibu si Yazid.
Yazid itu ayahnya lah. Fabaya'a Hassan Marwan bin Al-Hakam wa huwa yuridu an yaj'alu amru ba'dahu li Khalid. Jadi Hassan ni komplotlah dengan Hassan ni komplotlah dengan Marwan bin Al-Hakam. Wa huwa yuridu an yaj'al amru ba'dahu li Khalid. Jadi memang dia pakatlah Marwan dengan Hassan ni. Okey, lepas Muawiyah bin Yazid ni tak jawatan, okey, isi jawatan ni dengan Khalid bin Yazid. Falamma bayahu huwa wa ahlu Syam qila li Marwan tazawwaja Ummu Khalid wa hiya bintu Abi Hashim bin Utbah hatta yasghu sha'nuhu fala yatlubu al-khilafah fatazawwajuha fadakhala Khalid yawman ala Marwan wa indahu jama'atun wa huwa yamshi baina siffain faqala Marwan والله إنك لأحمق تعالى والله إنك لأحمق تعال يا ابن ربطة ألست يقصر به ليسقطه من أعين أهل الشام فرجع خالد إلى أمه فأخبرها فقالت له لا يعلمن ذلك منك إلا أنا أكفيكه فدخل عليها مروان فقال لها هل قال لك خالد في شيئا قالت لا لأنه أشد لك تعظيما من أن يقول فيك شيئا فصدقها ومكث أياما ثم إن مروان نام عندها يوما فرطه بوسادة حتى قتلته فمات بدمشق وهو ابن 63 سنة وقيل 61 وأراد عبد الملك قتل أم خالد فقيل له يزهر عند خلقي إن امرأة قتلت أباك فتركها. Jadi dah. Ini ni kita baca ni kisah macam mana terjadinya komplot itu kan. Namun dihalang. Kata apa? Macam apa? Tidak macam ni kah? Boleh kata komplot ini terbongkar, kemudian tak dapat diteruskan dengan akhirnya kita kata Marwan ni meninggal dunia. Dia bermaksud Hassan asalnya berpakat dengan Marwan bin Hakam ni untuk meletakkan Khalid bin Yazid. Tapi malangnya Marwan tu telah meninggal lebih dahulu. Innalillah, dia telah meninggal, dibunuh oleh ibunya Khalid, Ummu Khalid. Jadi dia macam ada, ialah saya pun tak pasti kenapa Ummu Khalid ni nak bunuh suami dia ni kan. Suami dia Ummu Khalid. Bukan, nak bunuh Marwan ni kan. Jadi adalah berlaku komplot-komplot, akhirnya Marwan tu dibunuh oleh ibunya si Khalid ni, Khalid bin Yazid. Kemudian apabila selepas Marwan meninggal, Abdul Malik ni nak membunuh Yazhar inda Khalid anak waktu qatal. Ni warad Abdul Malik qatlu Ummu Khalid. Dia pun nak bunuh tapi akhirnya dia dibiarkan. Fataraka. Dia tak jadi nak bunuh. Jadi bermaksud macam bila terbunuhnya Marwan ni, maka terbatallah komplot untuk meletakkan kita kata Yazid bin Muawiyah tu sebagai pengganti dia. Jadi terus turun kepada Abdul Malik. Okey, kita lihat. Jadi selesailah, maksudnya kat situlah. Dan macam saya kata tadi, Marwan ni umurnya dah 63 tahun. Ada yang kata 61 tahun. Dah 60 tahun dah. Kita tetaplah berapa tua kan. Sekarang ni pun masih lagi ada lagi. Ahli politik kita 90 tahun. Tak apa. Jadi kita lihat. Walamma tufiya Marwan qama bi amri Syam ba'dahu ibnuhu Abdul Malik. Wa kana bi Misr ibnuhu Abdul Aziz bi ta'atun akhihi Abdul Malik. Okey. Jadi selepas meninggalnya Marwan, lepas kita kata digantilah, diteruskan pemerintahan khilafah ini kepada Abdul Malik. Ketika itu di Mesir pula anaknya Abdul Malik ini Abdul Aziz. Bita'at akhi Abdul Malik. Maksudnya
Marwan ni ada 2 adik-beradik. Marwan ni ada 2 anak. Seorang Abdul Malik, seorang Abdul Aziz. Abdul Malik ni menjadi khalifah di Syam. Abdul Aziz ni menjadi gubernur di Mesir. Sebab kita kata disebabkan Syam dengan Mesir itu berhampiran. Jadi inilah kita kata 2 kubu utama oleh Bani Umayyah ni. Kalau kuat sini maksudnya kuatlah khilafah macam gitu. Jadi letaklah Abdul Malik jadi khalifah, Abdul Aziz sebagai gubernur Mesir. Dan daripada situlah kita kenal Umar bin Abdul Aziz, iaitu anak kepada inilah Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Al-Hakam. Dan satu benda yang menarik jugalah yang kita boleh lihat tentang Abdul Malik ni, beliau digelar sebagai Abul Khulafa, kita bapa segala khalifah, bapa khalifah. Sebab anak-anak dia tak saya ada 4 orang, 4 ke 5 orang jadi khalifah. Ramai lah, paling ramai lah dalam kalangan Bani Umayyah. Anak dia ramai yang menjadi khalifah. Okay, kita tengok. Jadi sebab itulah Abdul Aziz, anaknya Umar ni lah yang mewarisi kelak pada ketika khalifah yang akan datang lah, Sulaiman nanti. Okay, wa kana Abdul Malik ulida li 7 ashhur fa kana an-nas yazummunahu li zalik. قيل إنه اجتمع عنده قوم من الأشراف فقال لعبيد الله بن زياد بن زبيان البكري بلغني أنك لا تشبه أباك فقال بلى والله إني لأشبه به من الماء بالماء والغراب بالغراب. Ni kata ni anekdot lah dia cerita sikit. Abdul Malik ni lahir wakan Abdul Malik ulidah di 7 ashur. Kalau biasa mengandung 9 bulan kan. Ni tak cukup umur ni Abdul Malik ni. Ni ceritalah background dia kan. Abdul Malik lahir pada usia kandungan 7 bulan. Okay, lepas tu orang ramai lah ejek dia kan. Kata macam yazumuna fakana yazumunahu. Jadi sebab tu lah orang cela lah, orang ejek lah Abdul Malik ni. Lepas tu dia kata Bala ni anaka, dia katalah kau ni tak sama macam bapak kau kan. Macam tu. Wallah ini la ashbihu bihi bil ma' minal ma'i bil ma'a. Abdul Malik ni pandai lah menjawab. Sama je aku dengan bapak aku, sama je, air pada air, datang daripada air juga kan. Wal-ghurab bil-ghurab. Walakin in syi'ta akhbartuka biman lam tandajihu al-ham wa lam yuladu bitamam wa lam yushbihu al-akhwal wal-a'mam. Qala man zaka? Qala Suwaid bin Manjuf. Falamma kharaja Ubaidullah Suwaid qala lahu Suwaid ma surani bimaqatalaka lahu hamrun na'im. Faqala Ubaidullah wa ma surani wallah bi ihtimalika iyaya wa sukutika sauduha. Ni macam ni lah. Ni sekadar anekdot lah yang mana kita kata Abdul Malik ni dikatakan sebagai orang yang kita kata apa, yang lahir awal bulan. Tak cukup kandungan lah, tak cukup bulan lah kan, lahir 7 bulan. Lepas tu dia ejek lah, orang ejek. Tapi beliau ni pandai menjawab, pandai balas balik apa celaan yang diberikan kepada dia. Dan itulah yang saya boleh rumuskan daripada kisah ni lah. Jadi banyak lagi lah, ini baru sikit lah selesai. Jadi insyaAllah kita akan lihat kalau ada masa nanti. Zaman pemerintahan Abdul Malik bin Marwan ni memang satu zaman pemerintahan yang kita kata kemuncak ataupun zaman pengukuhan kerajaan Bani Umayyah. Kalau Muawiyah bin Sufyan mengasas, Abdul Malik ni dia melancarkan, banyaklah dia mengestablishkan jabatan-jabatan, penggunaan bahasa Arab dan sebagainya, penggunaan dinar emas dan sebagainya. Jadi itulah sebenarnya kita kata jasa yang tinggalkan oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan, walaupun dia waktu kecil dulu diejek sebab tak cukup bulan. 7 ashur. Wallahu a'lam bissawab.